Saya baru-baru ni Datuk, saya ada tengok beberapa filem-filem tentang dunia Islam. Saya percaya mungkin Datuk, saya tak tahu lah, mungkin Datuk ada pernah tengok ataupun tidak. Contohnya Ertugrul, filem Sultan Muhammad Hamid, Abdul Hamid. Ini antara filem-filem yang kalau kita nampak dalam filem ini, dia ada beberapa karakter-karakter yang kita lihat. Seperti kalau dalam filem Ertugrul itu kita nampak Kondok Lu. Dan kemudian Mahmud Pasha dalam filem Abdul Hamid, dua itu. Dan kita nampak ini adalah figure-figure yang mana mereka ini Islam. Tetapi kita nampak mereka menjadi Muslim yang bersekongkol dengan musuh Islam, iaitu non-Muslim yang memang kita tahu terang-terangan mereka menentang Islam. Dan mereka bersekongkol dengan mereka dan sebagainya. Dan bila saya tengok filem itu, saya ada nampak lah beberapa, mungkin bukan orang ataupun, tapi saya ada nampak, oh ini macam karakter yang ada dekat Malaysia ni. Oh ini macam karakter yang ada dekat Malaysia ni. Kan? So saya bila tengok kadang-kadang, saya pun fikir, so sebenarnya masalah ini bukan masalah yang baru kita hadapi. Tetapi ini adalah masalah yang telah pun dunia Islam hadapi sejak awal dahulu. Disebabkan Muslim yang bersekongkol dengan non-Muslim yang menentang Islam, menyebabkan akhirnya Islam itu hilang kuasa. Islam menjadi lemah dan sebagainya. Dalam konteks Malaysia pula, Datuk, saya tak mau cakaplah siapa, tapi ada beberapa kumpulan yang kita nampak mereka bersekongkol dengan non-Muslim, yang kita nampak mereka menentang Islam, dan mereka bersekongkol seolah, dan mereka mengatakan disebabkan pemimpin Islam itu sendiri ada problem. Pemimpin Islam ada masalah ini, masalah ini. Jadi jalan penyelesaiannya adalah memberikan kepimpinan itu kepada non-Muslim yang kita nampak memang menentang Islam. Apa pandangan Datuk tentang perkara tersebut? Terima kasih. Agak panjang ni soalan ni. Okey. Pertama saya nak tambah sedikit sebelum kita pergi pada isu ni supaya saudara-saudara kita non-Muslim ni tak salah faham. Islam rasa the best dalam semua ajaran yang mengajar bahawasanya berinteraksi baik dengan mereka yang berlainan agama, yang tidak memusuhi Islam, ialah suatu perintah agama. Itu kita kena tahu. Dan Islam menjadikan kesalahan untuk menzalimi non-Muslim yang tidak memusuhi agama kita. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi kata, ala man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaum al-qiyamah. Ketahuilah sesiapa yang menzalimi muahid. Muahid ni warga negara kan? Yang bukan Islam. Okay. Atau mengurangkan haknya, atau membebankan dia melebihi daripada yang sepatutnya, atau ambil daripada dia benda yang tak sepatutnya. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Nabi kata, aku akan menjadi pembelanya pada hari kiamat. So Nabi beritahu dia akan bela non-Muslim yang dizalimi pada hari kiamat. So itu keadilan Islam, supaya non-Muslim tidak tersalah sangka dalam hal ini. Kita tidak membicarakan golongan non-Muslim yang hidup dengan daman dan baik, yang tidak melancarkan perancangan dan perencanaan untuk menghakis orang Islam atau bermusuh dengan orang Islam. Mereka yang bermusuh dengan orang Islam di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat nasional, itu yang kita maksudkan. Itu yang kita maksudkan. Supaya nanti sentimen tu salah mereka mainkan. Dan saya rasa saudara non-Muslim kita pun tak suka kalau tengok orang yang curang dengan keluarga mereka. Kan? Walaupun kita pun tak suka, walaupun kita kenal orang tu, kita tak suka dia curang dengan keluarga dia. Itu bukan sikap yang baik. Dalam sepanjang sejarah orang Islam, bukan saja orang Islam, agama lain juga berlaku. Bangsa lain juga. Ada pengkhianat. Tali barut British ada. Kita ada tali barut Jepun. Bukan saja di Malaysia, di Indonesia, hatta di negara Arab, semua hal ini berlaku. Mereka yang mana tidak setia dengan menjadi musuh di dalam selimut. Bukan di zaman kita saja. Di zaman Nabi SAW, hal itu ada. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik di Madinah. Dia telah merancang
Semayang di belakang Nabi ni. Kita tak dapat fadilat semayang belakang Nabi. Syekh besar mana pun, Syekh Masjidil Haram sekarang pun tak semayang belakang Nabi kerana Nabi dah tak ada. Abdullah bin Ubay dan geng-geng dia semayang belakang Nabi. Tapi at the same time, merencana bagaimana membolehkan untuk Quraisy menyerang Madinah. Manis mulut di belakang tapi merencana dan sentiasa menunggu ruang-ruang untuk membangkitkan sentimen-sentimen yang akhirnya menyebabkan orang Islam bermusuh antara satu sama lain. Dan ini berlaku. Tadi saudara Zamri sebut tentang apa? Tughral. Tughral ni satu watak yang dalam yang legenda dalam sejarah lah. Sejauh mana keabsahan kewujudan dia itu masih dibincangkan oleh sejarah. Tapi filem tu menarik lah kan. Walaupun ada exaggeration dia, ada tokoh tambah filem tu. Tapi yang pentingnya dia semua filem yang disebut tu cuba menggambarkan satu hal. Telah berlaku sikap musuh dalam selimut di dalam sejarah orang Islam. Ini bukan berlaku, bukan di zaman ini saja. Sudah lama dan mungkin kalau ada ruang nanti saya akan cerita kisah-kisah bagaimana hal-hal yang besar berlaku. Kita sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang golongan munafik ini ialah Allah kata wabashshiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Bagi khabar kepada orang munafik sesungguhnya bagi mereka itu azab yang pedih. Allah define orang munafik. Apa dia? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil musuh-musuh Islam. Kafirin dalam konteks inilah musuh. Yang menjadi awliya, teman setiap, bersekongkol selain daripada orang mukmin. Yang ini bersekongkol dengan orang musuh, kan? Ayabtaruna al-izzata, adakah mereka itu mencari izzah? Fa inna lillahi al-izzata jami'a, sesungguhnya bagi Allah itu segala kemuliaan. Jadi artinya ayabtaruna indahumul izzah fa inna lillahi al-izzata jami'a. Adakah mereka mencari di sisi orang kafir itu kemuliaan Allahnya? Sesungguhnya semua kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia merupakan salah satu daripada apa orang panggil ciri-ciri utama orang munafik itu adalah bersekongkol dengan non muslim yang menentang Islam. Boleh kita simpulkan begitu, Datuk? Ya, ini adalah ciri utama kerana munafik ni ada dua. Pertama ialah dipanggil munafik i'tiqadi, munafik akidah. Satu kena munafik amali, munafik amalan. Kita ni mungkin ada ciri-ciri munafik yang cakap tak betul kan, tapi dia tak sampai akidah dia rosak. Akidah dia rosak ni maksudnya dia menyimpan kufur, menzahirkan iman. Tapi dia ni munafik ni dia penyakit. Dia ada rasa okey tapi dia tak okey. Allah ta fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Di dalam jantung hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan lagi penyakit. Dia rasa I'm okay. Tapi Allah kata ada penyakit. Penyakit nifak. Penyakit tu apa ciri dia? Kalau kita demam mungkin nampak muka panas. Tapi Allah kata penyakit mereka yang paling jelas. Mereka bersekongkol dengan musuh. Membenci saudara orang Islam sendiri. Pakai nama orang Islam. Tapi dengan orang Islam ni asyik tak kena je. Ada salah sikit, 2-3 salah orang Islam. Dah highlight kan. Ada kesalahan golongan musuh ni, oh kita tak boleh. Kita kena rahmat dengan mereka, kita kena tolak ansur, kita kena bertoleransi. Bukan kita tolak toleransi, tapi amalah yang sama mereka tak buat untuk orang Islam. Orang Islam kalau satu je, peluang dia pukul habis-habisan dan dia jadikan itu sebagai peluang untuk dia menunjukkan, tengok musuh lebih baik daripada kita. Sebab dengan itu kita kena bagi laluan pada musuh kita. Ini ciri nifak. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawasanya orang beriman sekalipun buat maksiat, dia tak akan jadi munafik selagi mana dia tak buat satu benda, iaitu bersekongkol dengan musuh ataupun menjadikan musuh ataupun kufar yang musuh itu sebagai teman rapat dan meninggalkan orang mukmin. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Sehingga kita baca Al-Quran, kita akan tengok setiap kali Quran akan cerita ciri mereka bersekongkol.
Dan kita mungkin setengah orang tak tanggap, oh ini benda-benda dalam dunia Islam jatuh kena itu. Kita ada masalah di peringkat antarabangsa. Apa jadi pada Palestin, apa jadi pada dunia Islam. Kerana orang Islam yang mengaku Islam bersekongkol dengan musuh, sanggup tindas kawan sendiri. Bukan tanda orang Islam betul. Ada orang Islam buat dosa. Ada orang Islam buat salah. Kita bantah kesalahan orang Islam. Tapi bukan dengan oleh kerana orang Islam buat salah, kena bagi musuh ambil tempat orang Islam. Kenapa tak? Kalau orang Islam A buat salah, cari orang Islam lain yang lebih baik pada dia. Ataupun kita tentang dia, kita islahkan dia. Bukan kita bagi ruang untuk musuh melanyak orang Islam. Dan ini perkara yang penting. Ia penyakit. Allah kata, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila dikata pada mereka, jangan buat rosak dalam muka bumi. Tak, kami nak bagi yang elok lah ni, dia kata. Ini dalam Al-Quran surah Baqarah Allah kata. Allah Ta'ala semua hujah-hujah mereka yang Quran cerita ni macam kita pernah dengar ni. Quran exactly rakam yang sama. Allah Ta'ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka tu adalah orang-orang yang mufsidun. Tapi mereka tak tahu. Mereka adalah mufsidun. Kan? Bila jumpa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila jumpa orang beriman, kami orang beriman lah. Kami pun Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka, kata kami sebenarnya geng kamu. Kami main-main je dengan geng-geng tu. Kami main-main je. Ini exactly Quran. Sebab tu Allah kata, kadang-kadang orang bila kena penyakit ni, dia tak tahu. Dia kata, okey. Dia tak sedar kan? Dia tak sedar. Sebab tu Allah kata, fi qulubihim marad. Dia akan kata, oh, dengan tu kau orang sukalah benda-benda penyelewengan. Kita tak suka. Kita lawan penyelewengan. Kita kritik. Tapi masalahnya, penyelesaian dia. Awak jadi lain. Awak, kalau saya hentam penyelewengan ini, awak nak bagi laluan kepada orang lain. Oleh kerana A dah tak bagus, kita kena bagi B. Yang mana B itu anti kepada kita. Melalui pengalaman kita dengan mereka. Tapi kalau kata kita tak bagi A tak bagus, kita ganti C, kita ganti D yang mana mereka tak bermusuh dengan kita. It's okay lah. Ini adalah isunya. Sebab tu kadang-kadang kita mendiamkan diri kerana kita tak mau kelihatan bersekongkol. Kan? Kerana tapi kita meneruskan ketegasan kita untuk menentang setiap yang salah yang dibuat sekali boleh pemerintah orang Islam. Alhamdulillah, sebenarnya pencerahan yang Datuk bagi ini sebenarnya bila Datuk cerita satu demi satu benda yang Datuk cerita ni seolah-olah macam kita dia memberi gambaran kepada saya bila kita berinteraksi dengan sesuatu puak itu. Kan? Ini juga kadang-kadang menjadi hujah mereka. Dan saya harap dengan apa yang Datuk cakap ini akan memberi keinsafan bukan hanya kepada kita juga kepada mereka. Dan saya harap geng-geng yang selalu pegang pen ni depa insaf lah insya-Allah. Depa insaf dan mungkin sebelum dia terlambat. Kan sebab ayat bila saya tersentuh bila mana Datuk sebut ayat tentang ayat itu yang mana Allah SWT firman Allah biarkan mereka di dalam kesesatan itu. Ini sangat semoga mereka kembali. In the end kita masih lagi mengingati mereka sebagai saudara Islam kita. Dan insya-Allah disebabkan itu juga kita berikan nasihat dan saya rasa tak salah kalau saya cakap terus terang pun kepada sahabat-sahabat yang daripada geng-geng yang suka sangat bersekongkol dengan non-Muslim yang mana kita tahu memang mereka terang-terang menentang Islam, insaflah dan kembalilah ke jalan yang sebenar. Okey, baik.